besar sekitar 40 km sahaja. Untuk ke sini, boleh menaiki bot di Jeti Merang atau dari Jeti Shah Bandar Kuala Terengganu. Pada asalnya, kem pelarian Vietnam pertama dibuka secara haram di Pulau Besar yang berhampiran dengan jeti utama di Merang pada tahun 1978 apabila pelarian Vietnam mula sampai di Terengganu. Kemudiannya mereka dipindahkan ke Pulau Bidung pada tahun yang sama. Akhirnya, Pulau Bidung telah dikesetkan sebagai kem pelarian Vietnam pada 8 Ogos 1978 hingga ditutup pada tahun 1991 di bawah kelolaan UNHCR. Merupakan kem pelarian Vietnam terbesar yang mana hampir 252,000 orang hanyut pelarian Vietnam, juga disebut sebagai Boat People. Sebenarnya, laluan orang hanyut pelarian Vietnam dari negaranya dipenuhi ancaman dan bahaya kerana bot pelarian yang kecil, sesak dan sering menjadi sasaran lanu. Mereka menjadi mangsa rompakan, diperkosa, dicacatkan dan dibunuh. Beribu-ribu pelarian mati di laut sebelum sampai ke Pulau Bidung. Menjelang Januari 1979, terdapat 18,000 pelarian Vietnam di Pulau Bidung dan menjelang Jun 1979, pulau ini menempatkan sehingga 40,000 orang hanyut pelarian Vietnam. Sebenarnya, sebahagian besar pelarian Vietnam yang pernah singgah di Pulau Bidung telah diterima oleh negara ketiga seperti United States Amerika, Kanada, Australia, Perancis dan negara-negara Eropah yang lain. Hanya tinggal lebih kurang 70 orang sahaja yang masih berada di Kuala Lumpur ketika kem Sungai Besi ditutup pada tahun 1996. Walaupun pernah menjadi pelarian di Pulau Bidung, ramai di antara mereka yang telah berjaya dan menjadi seseorang yang sangat boleh dibanggakan, dan ada yang terkenal seperti Viet Pan, Elizabeth Pool, Andu dan beberapa nama lagi yang mungkin boleh anda senaraikan dalam komen di bawah. Kita rakyat Malaysia mungkin tidak merasa apa-apa akan krisis kemanusiaan ini. Namun, bagi mereka bekas pelarian Vietnam di Pulau Bidung, ianya merupakan titik tolak perhitungan hidup dan mati. Satu kesan abadi, seperti yang sering dinyanyikan oleh Salim Iklim. Museum Terengganu agak terlambat untuk jadikan Pulau Bidung sebagai sebuah destinasi percutian sejarah, kerana pada hari ini hampir keseluruhan binaan peninggalan kem pelarian Pulau Bidung musnah akibat pencerobohan dan juga rebah reput menyembah bumi ditelan tumbuhan dan waktu. Yang tinggal hanya monumen-monumen dibina dari batu dan simen yang cukup kukuh teguh.
Apa yang berlaku di Pulau Bidung dengan keputusan Malaysia ini dilihat sebagai satu keputusan kemanusiaan dalam menangani isu pergerakan pendatang, khususnya berkaitan penyeludupan dan pemerdagangan manusia. Ia juga menyaksikan kedudukan dan peranan Malaysia dalam ASEAN. Jasa baik kerajaan membenarkan mereka menumpang di Pulau Bidung selama 12 tahun dibalas dengan demonstrasi berdarah yang berlaku sekitar awal tahun 1990-an. Tunjuk perasaan itu bermula apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB membuat keputusan untuk mengeluarkan mereka dari Pulau Bidung ke negara ketiga dengan bersyarat pelarian Vietnam tidak mahu melalui proses saringan, sebab yang gagal melalui proses saringan ini akan dihantar pulang ke negara asalnya Vietnam. Kekecohan mula berlaku ketika ini. Jumlah pegawai dan anggota keselamatan adalah jauh lebih kecil dari jumlah pelarian yang ada di Pulau Bidung. Serbuan mereka ke atas pos keselamatan ketika membantah keputusan PBB pada mereka semua yang berada di Pulau Bidung layak untuk dibawa ke negara ketiga. Pos keselamatan negara kita di Pulau Bidung sebagai tempat mereka melepaskan kemarahan. Demonstrasi itu berlanjutan selama hampir seminggu, disusuli dengan mogok lapar. Mereka enggan menyentuh makanan yang disediakan oleh petugas palang merah antarabangsa. Pada masa itu, banyak poster-poster mula dinaikkan dan ada di antara mereka menulis hidup atau mati, kami mahu keadilan, bebaskan kami, dan kami tidak mahu pulang. Sepanjang tempoh itu, petugas keselamatan terus berdiplomasi memujuk mereka supaya bertenang. Kemuncak tunjuk perasaan itu memang mengerikan kerana ramai yang mencederakan diri sendiri, menikam badan dengan senjata tajam. Mereka mahu menunjukkan tanda protes ditujukan kepada PBB walaupun mereka tidak menyerang pihak kita, namun kita terpaksa hadap kerana bertugas di bahagian keselamatan. Demonstrasi itu berakhir dengan aman selepas beberapa rundingan dan akhirnya semua penghuni di Pulau Bidung dipindahkan ke kem Sungai Besi sementara menunggu proses menghantar mereka ke negara ketiga. Di sini penghuni diasingkan mengikut kategori keluarga, bujang, lelaki dan wanita, kanak-kanak serta ibu tunggal. Kita memikirkan dengan penutupan Pulau Bidung, kemudian menempatkan semua pelarian di kem Sungai Besi dapatlah menangani masalah pelarian ini, namun tidak sama sekali kerana kehadiran mereka di kem Sungai Besi memberi masalah yang lebih besar kepada anggota keselamatan. Di dalam kem ini, mereka telah menunjukkan perangai mereka yang sebenar. Mereka telah mewujudkan puak-puak samsing
dan menindas erakan sepelarian mereka sendiri. Mereka juga mewujudkan pelbagai pusat hiburan dan pelacuran haram di dalam kem berkenaan selain melakukan penyalahgunaan dadah. Tindakan ganas kumpulan perusuh pada 5 Jun 1995 menyebabkan 3 blok kediaman di kem transit sementara Sungai Besi yang menempatkan hampir 4,500 pelarian Vietnam musnah sama sekali. Operasi mengawal keselamatan dilakukan oleh pasukan simpanan persekutuan atau FRU, bomber dan polis hutan atau PPH. Tidak cukup dengan rusuhan yang berlangsung selama lebih 16 jam, kebakaran besar turut menggemparkan warga kota ketika itu, khususnya mereka yang tinggal di sekitar Sungai Besi dan Bukit Jalil. Pelarian Vietnam menjadikan Malaysia sebagai batu loncatan, cuba menunjukkan bantahan dan mendapatkan simpati dunia terhadap rancangan kerajaan menghantar mereka pulang ke Vietnam. Sebenarnya, keputusan ini sudah dipersetujui oleh Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Orang Pelarian atau UNHCR. Mereka juga masih menaruh harapan untuk dihantar dan menetap ke negara ketiga walaupun permohonan mereka sebenarnya telah ditolak oleh negara-negara ketiga berkenaan. Ini kerana pemindahan ke negara ketiga itu hanya melibatkan pelarian yang mempunyai kelayakan profesional sahaja. Mereka sebenarnya tidak berani pulang ke negara asalnya kerana takut dikenakan hukuman mati oleh pemerintah komunis di negara mereka sendiri. Sebenarnya, ramai yang tidak tahu, selain daripada pelarian Vietnam, Pulau Bidung turut menempatkan pelarian dari Kemboja pada akhir tahun 70-an yang lari dari rejim Khmer Rouge. Pulau Bidung ditutup sepenuhnya kepada pelarian Vietnam pada tahun 1991. Kemudian pada tarikh 2 hingga 5 Julai 1992, satu ekspedisi dari Kerajaan Negeri Terengganu yang diwakili oleh pihak Muzium Terengganu dan turut disertai oleh Persatuan Rekreasi Negeri Terengganu dengan hanya berkayak ke Pulau Bidung. Dari catatan ini, ternyata segala tinggalan pelarian Vietnam sebenarnya masih utuh dan berdiri tegak di pulau tinggalan pelarian itu. Sebenarnya, yang ada di Pulau Bidung pada hari ini hanyalah papan tanda lokasi atau arah yang menunjukkan di situ pernah berdirinya bangunan-bangunan ketika kehadiran orang hanyut pelarian Vietnam di Pulau Bidung. Yang tinggal utuh hanyalah monumen-monumen yang dibina dari batu dan simen. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tekan button subscribe. Terima kasih.